Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya bersyukur dapat bersama dengannya, dapat dinazrah olehnya, iaitu tuan-tuan guru kita di kanan dan kiri saya, dan juga yang saya syukur pada Allah Ta'ala dapat kami penuhi undangannya dan dapat bersua muka pada petang ini sahabat kita Ustaz Syamsul, sama-sama sekolah kita dulu, dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan kita pada petang-petang bulan Rejab hujung-hujung ini. Semua didatangkan Allah Ta'ala, bukan kebetulan ya. Allah Ta'ala tidak bikin apa-apa kebetulan, semuanya dengan perancangan daripada Allah Ta'ala, semuanya ada sebab daripada Allah Ta'ala, semuanya ada langkah-langkah berikut daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dah dengar ceramah kita daripada Ustaz Azra'i kita mengenai madrasah ini, mengenai perkembangannya, dan pada Ustaz kita daripada awal pertubuhannya, daripada almarhum Kiai Ahmad Syuhud belajar di Mekah, balik sini bina madrasah, dan begitulah perjuangannya untuk ummah. Dan sekarang ini apa yang dibentangkan kepada kita adalah untuk sama-sama kita lihat dan bagaimana kita teruskan. Kita sekarang dalam bulan Rejab tuan-tuan ya, bulan penghujung bulan Rejab, bulan istighfar ya. Macam-macam masalah dalam yang kita hadapi sekarang. Bukan hanya bangsa dan kaum kita, bahkan dunia alam semesta sama sekali. Tapi kita tak rasa tau. Kita tak rasa bahawasanya kita dalam masalah. Bahkan setengah orang kalau kita sebut akhir zaman dia menyampah. Pada dia macam tak ada kerja. Akhir zaman macam tak ada cerita lain. Orang baru tengah nak revive balik ekonomi, orang baru nak have fun balik semula, kau sebut akhir zaman. Apabila orang sebut tentang apa kemungkinan Dajjal punya diayah, Dajjal punya kuncu-kuncu semua, orang bilang kau tak ada lain perkara-perkara kau sebut semuanya begitu ya. Banyak sangat kau punya fikir-fikir negatif semua. Nanti sampai perkara orang-orang baik pun kau memperdajalkan. Allah, kita bimbang ya. Dan hati kita menjadi blok, terhijab daripada ini semua. Tak lain pasal dosa kita atau yang banyak. Dosa kita yang banyak. Kita tak akan sedar bahawasanya bah dah melanda pun. Kita tak akan sedar bahawasanya banyak yang dah hanyut, banyak yang dah karam, banyak yang tenggelam pun. Lantaran apa? Lantaran dosa-dosa dalam hati kita buat kita comfortable. So, selalu kita katakan dengan kawan-kawan ya, macam apa yang kita dengar Ustaz kita cakap tadi ya. Mungkin ada di antara kita betul-betul merasai yang sedemikian itu. Merasai tekanan dalam nak ibadat, merasai tekanan dalam nak mencari rezeki, mencari tekanan berbagai-bagai. Tetapi dalam masa akhir zaman ini ya, macam Ustaz tadi kita juga sebutkan, ada ketagihan dada ketika itu kan, ada satu solusi tau. Ada satu solusi kalau kita hendak rasa aman. Ramai yang rasa aman, ramai yang dapat rasa aman. Ini saya share lah. Kalau kita nak rasa aman daripada apa ujian akhir zaman ni, kalau kita nak rasa aman terhadap ujian akhir zaman, fitnahnya, gangguannya, cabarannya, kita ingin nak rasa aman, apa patut kita buat? Apa patut kita buat kalau kita nak rasa aman? Kalau kita ingin hendak rasa aman, kan kita bilang, kita dengar tadi banyak ujian, banyak cabaran, zahir dan batin, luaran dalaman, daripada masyarakat kita sendiri, daripada orang luar pun kacau, tak cukup dalam negeri, daripada luar negeri begitu dan begini, tak cukup daripada orang lain, orang sesama kita juga nak makan kita, nak gigit kita, macam-macam stres lah. Kalau kita nak rasa aman, apa yang patut kita buat? Buat maksiat. Kau buat maksiat, lagi banyak buat maksiat, lagi rasa aman. Rasa aman, tapi sebetulnya memang tak aman. Ya. Yang kita ni, yang selama ni, yang Ustaz kita cakap, kita dengar macam seram, kita dengar macam ngeri, tapi kita rasa macam ada begini berlaku, ada begini berlaku, yang kita tak sedar, kita tak perasan ni semua perkara berlaku, dan bahkan kita rasa masih comfortable, kita rasa masih selesa, kita rasa masih macam tak ada apa-apa. Itu semua kerana kita diabui, kita dikusinkan dengan segala maksiat-maksiat kita yang kita buat. Kalau kita nak rasa aman pada waktu ini tuan-tuan sekalian, tetapi setakat rasa saja, amannya betul memang tak ada. Aman tak ada ya.
Sepertilah orang bilang, kalau kau nak rasa begitu dan begini, cuma rasa. Umpamanya lah, kalau kau nak rasa lah apa macam selamat, kau buat begini. Cuma rasa, tapi selamat tak? Tak selamat, tak selamat. Kalau nak rasa aman, setakat rasa aman, buat maksiat. Kalau boleh banyak buat maksiat, maka segala apa yang Ustaz cakap tu kita satu-satu kita bidas, kita bahas. Tak adalah Ustaz, tak adalah, tak ada ekstrim lah Ustaz, begitu. Ya, kalau kita berselaput hati kita dengan maksiat, dan tak kisah siapa ya, kita dengar Ustaz cakap tadi, tak kisah kita orang ahli agama ke, orang tak ahli agama ke, orang awam ke, tak orang awam ke, orang khas ke, orang khas punya khas. Tapi kalau orang khas yang di sisi Allah Ta'ala memang tak akan kenalah ya. Ini orang khas di kalangan kita sama kita punya pandang lah. Kalau kita tidak junjung syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita berwenang-wenang melakukan maksiat, kalau kita tak pandang perkara haram, perkara tak bimbang halal haram, perkara boleh, perkara tak boleh, perkara dosa, tak perkara dosa, maka hati kita akan diselaput, hati kita akan berdosa, hati kita akan hitam, hati kita akan terhijab tentang segala perkara-perkara yang membahayakan kita. Jangankan kata nak hijab daripada rahmat Allah Ta'ala, nak terbuka hijab daripada rahmat Allah Ta'ala, dapat futuh, dapatkan apa tahu hakikat, dapatkan naik kepada makrifat, bahkan nak sedar yang kita dalam bahaya pun tidak. Disedarkan orang pun bahkan kita tolak. Diceritakan orang, ditegas-tegaskan orang, dibukakan fakta depan orang, dibentangkan depan orang pun kita bilang tak ada, engkau saja yang stres sendiri. Tak ada, sebetulnya nothing wrong, everything still okay. Allah, itu kalau kita memang senantiasa melakukan maksiat, gelingan maksiat. Jadi kita ni sama sekali petang ni semua tuan sekalian, bukan hanya majlis kita ni, majlis kuliah, majlis ceramah, majlis postmortem. Apa yang ustaz-ustaz kita dah cakapkan tadi agak menimbulkan bimbang dalam hati kita tak? Kalau dapat menimbulkan bimbang dalam hati kita, kita mengatakan, betul yang ustaz cakap ni, aku pun rasa mengalami sedemikian. Masya Allah, ada masyarakat kita begini, Allah kita insaf, Alhamdulillah, bermakna hati kita masih baik. Hati kita masih ada sedikit-sedikitlah cahaya sinar yang kita boleh pick up apa yang ustaz cakap itu, kita boleh menerima dan kita boleh tengok dan kita boleh merenung. Bermakna Alhamdulillah kita masih dalam track yang baik, masih dalam ada sedikit cahaya hati kita yang boleh kesan. Sepatutnya tak payah ustaz cakap, kita sendiri dah rasa, ya Allah banyaknya fitnah, ya Allah banyaknya ujian, ya Allah banyaknya gangguan, ya Allah banyaknya kacau bilau, ya Allah banyaknya macam-macam. Sepatutnya tetapi kadang-kadang kita dengar, kita lalai dan leka, tetapi Allah Ta'ala kirimkan kita, sampaikan kita pada satu-satu sesi yang beri peringatan pun, kalau kita masih dah dengar itu, kita boleh pick up sedikit pun masih okey sendirilah. Tapi yang paling punya kira dah teruk dan gelap, tuan-tuan sekalian, kalau kita dahlah kita sendirinya, kita tak dapat kesan, tak dapat sedar, baik tak baik, buruk tak baik, buruk tak buruk, bah tak bah, banjir tak banjir, yang melanda akan akidah kita, melanda akan akhlak kita, mengkaramkan tentang amalan kita semua. Dahlah kita sendiri, kita tak dapat sedar, diberi peringatan, diberi penjelasan, kita reject. Bahkan kita menafikan tidak, bahkan kita kalau boleh kita nak sumbat mulut ustaz ini, bahkan kalau boleh saya buat ustaz ini, bermakna bukan ustaz ini, ustaz yang cakap seumpama ini, bahkan kita nak plaster, jangan cakap ini, cakap yang elok-elok saja, cakap yang wangi-wangi saja, keluar yang bunga-bunga saja, semua begitu. Allah, itu tanda-tandalah memang sah-sahlah hati kita dah gelap, tuan-tuan sekalian. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan berselaput hitam dalam hati kita lantaran apa-apa dosa yang kita buat. Tak boleh sedar. Tak boleh tidak, tuan-tuan sekalian. Kita dah dalam akhir zaman ini, betul, kita dah memang akhir zaman, bukan main-main punya cakap dia. Tak boleh tidak untuk kita sedar sama ada betul ke tak betul dah akhir zaman ataupun tidak. Betul kita dalam bahaya ke tidak. Betul agama kita, akidah kita terancam ataupun tidak. Apalagi kita nakkan cari solusi-solusinya. Tak boleh tidak, kita mesti kena bersihkan hati kita ya. Mesti kena taubat, mesti kena insaf pada Allah Ta'ala. Maksiat dah tak boleh buat lagi, tuan-tuan sekalian dia. Orang nak survive, nak hidup pun tak mudah. Orang nak cari makan pun tak, orang nak ibadat pun tak mudah. Orang nak ada pegang akidah yang betul pun tak mudah. Kita boleh layan maksiat, kita boleh layan dosa-dosa. Dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu secara berwenang-wenang, dosa matanya, dosa lisannya,
Tak payahlah sebut dosa-dosa besar. Ngadi kita dengar ustaz cakap tadi tempat rumah maksiat apa semua, kita pun tak tahu rupanya ya. Allah ya. Apa namanya apa? Jalan Haji Tayyib ya. Itu dengar ingat nama macam nama qadi, macam nama tuan imam, rupanya ada tempat tak baik punya ya. Allah na'udzubillah min zalik ya. Kita kalau kita hati kita penuh dosa, kita tak tahu, bahkan kita tak kisah. Kita kena tobat. Ambil kesempatan dalam bulan Rajab ini ya, biar Allah Ta'ala gilap hati kita, biar kita sedar ya. Biar kita sedar yang bahawasanya kita ni dah sampai akhir zaman, kita dah diombang-ambing, kita dah diombakkan. Macam mana pun ya, kita ngeri tau, kita ngeri. Kita akan dikacau, diganggu dengan apa yang Ustaz cakap tu tadi. 10 kali, 20 kali, mungkin 100, 200 kali lebih dahsyat kita akan alami. Betul. Itu pasti. Nabi kan sudah bilang kita akhir zaman kita akan menghadapi fitnah, ujian. Seperti kita ni macam juadah yang enak dikeroyok ramai-ramai kan. Dan itu pasti akan berlaku. Dan kita akan lagi jadi target oleh orang jahat. Dalaman, luaran, semua tu. Semuanya tu pasti akan berlaku itu. Tapi kita kena tahu ya, macam mana sekalipun, macam mana sekalipun, kita dikacau ke, kita diganggu ke, kita ditekan ke, kita dianiaya ke, kita diperlakukan macam-macam sekalipun, kesudahan apa ya? Kesudahannya lah wal aqibatu lil muttaqin. Kejayaan adalah akibat baik tu, kesudahan yang baik, kejayaan adalah untuk orang yang bertakwa. Dan janji Allah Ta'ala, bumi ini akan diwariskan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Itu pasti. Bermakna dalam kita akan tengok the light at the end of the tunnel tau. Ada cahaya di hujung terowong yang gelap itu tau. Itu pasti. Islam akan jaya, pasti. Islam akan menang, pasti. Islam akan kekal di julang tinggi, pasti. Itu pasti. Tetapi sebelum sampai kepada waktu itu, ada grup yang akan menang, ada grup yang akan selamat, ada grup yang akan jaya, ada grup yang akan dapat pertahankan iman dan marwah dan amal dan akidah sampai ke akhirnya. Itu sudah pasti. Itu tak payah kita nak pertikaikan lagi. Cuma nak sampaikan kepada waktu itu, berapa ramai nanti yang dalam nak sampaikan pada waktu itu yang kena gasak, yang kena bully, yang kena apa semua. Kalau setakat kena gasak, mati saja tak apa tau. Kalau kena gasak imannya, kena gasak akidahnya, kena gasak relanya dengan perkara-perkara yang tidak semua tu, berapa ramai yang akan jadi korban. Nak sampaikan, kalau kita nak pandangkan perkara ini, kita kena pandang secara menyeluruh. Kalau kita pandang bahawasanya kita aman damai, semua okey saja, kita tipu. Kalau kita pandang benda ni penuh masalah, penuh kemelut, penuh kemelut begitu, dan kita nak fight sendiri, kita nak struggle, kita tak akan dapat jaya. Bahkan kita akan diterkam, kita akan diganyang oleh orang-orang yang jahat ya. Kita akan kalau kita nak pandang pula pasti menang, dan kita nak anggap senang dan enteng, tak boleh juga. Kena pandang betul-betul setiap apa yang datang, kita kena tengok, face, hadapi cabarannya, tempur satu demi satu, sampaikanlah nanti ada kumpulan yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala, ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul menjulang agama Islam yang baik semula. Kita berada dalam grup itu. Jangan satu masa nanti apabila Allah Ta'ala berikan kemenangan pada umat Islam, Allah Ta'ala berikan kedaulatan balik semula kepada umat Islam pada zaman Imam Mahdi, pada zaman Nabi Isa, nanti kita dah berada dalam pihak yang lain satu pulanya. Na'udzubillah. Ataupun kita dah mati, bukan mati, kalau mati sementara itu kita mati dibunuh, mati dianiaya, mati terkorban, tak apa juga, dapat syahid juga. Kita mati sia-sia nyawa kita. Kita mati sia-sia, apatah lagi kita mati dalam dah terkeluar daripada pihak kita, masuk dari pihak mereka itu. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi setiap apa yang dikatakan tadi, kita kena perhati, kena renung. Dan kita katakan lagi, kita tak akan mampu nak memandang bahawasanya masalah ni sebagai satu masalah kalau hati kita kotor dan hitam. Dah zaman-zaman gini tak boleh tidak. Saya seru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian,
Tengok Allah Ta'ala terbitkan dalam masyarakat kita, walau macam mana sekalipun ada gangguan dalaman dan luaran, tetap ada orang-orang yang sedar nak menyelamatkan umat, nak menyelamatkan bangsa. Ada orang begitu, sedangkan kita pula tak sedar. Kita pula masih nak enjoy, kita pula masih nak have fun, kita pula masih nak begitu, nak begini semua. Allah, kita hanyut tau. Kita hanyut dan kita menunggu karam sahaja. Kita hanyut menunggu karam dan kita menunggu karam kita, dan kita menunggu dibaham. Bagai-bagai ada dalam situ, jerung ada, buaya ada. Kalau kita tak selamat, pasti kita tak boleh tidak. Kita kena nombor satu, sedar kita dalam tahap setiap permasalahannya dengan secara realistik, dan kita tengok betul tak betul yang Nabi cakap, betul tak betul kita dalam bahaya, dan bahaya paling besar ialah iman dan akidah kita lah, itu yang mereka nak kerjakan. Dan betul satu persatu kita hadapi, kita tangani. Kita tak akan dapat mampu nak tangani, kita tak akan dapat mampu nak face pun kalau kita tak sedar pun bahawasanya kita berhadapan dengan bahaya. In the very first place, kita tak akan dapat menyedari pun bahawasanya kita dalam bahaya, bahawasanya orang sedang dendam kita, bahawasanya orang sedang idamkan kita, bahawasanya orang sedang perhatikan kita. Kita tak akan dapat rasa pun, jangan kata nak menang, jangan kata sampai penghujung itu nak masuk dalam grup yang berjaya dan menang. Kita nak dan sebelum sampai berjaya, kita nak berjuang, dan kita nak berkorban, kita nak pertahankan. Untuk sedar kita dalam bahaya pun kita tak mampu kalau hati kita penuh dosa, tuan-tuan sekalian. Kalau hati kita penuh dosa dan hati kita penuh juga dengan cinta kepada dunia, tidak membesarkan Allah, tidak ingat tempat kembali kita akhirat, kita akan kembali pada Allah, kita akan menghadap Allah Ta'ala. Pada kita, dunia inilah kehidupan kita, betul-betul na'udzubillah macam orang kafir. Dunia ini adalah syurga dia, maka di sinilah dia hidup, di sinilah dia mewah. Asal aku dapat dunia aku, asal aku dapat keselesaan aku tak kisahlah agama aku apa ke, amalan aku rosak ke. Allah ya, kita tak akan dapat capai pun kalau kita masih banyak dosa. Pada zaman-zaman gini, musim-musim begini, tuan-tuan sekalian, untuk kita lah, jangan kata kita nak berjuang macam ustaz kita lah ya, untuk kita nak mengiyakan saja cakap ustaz ni saja, memerlukan hati yang bersih. Memerlukan hati yang bersih. Berapa banyak yang dah hanyut, berapa banyak yang akan hanyut, dan tidak selamat daripada hanyut kecuali orang yang tahu bahawasanya bah sudah melanda. Maka tak boleh tidak, kena sedar betul tak betul, elok tak elok, kena nak timbulkan kesedaran tu, kena insaf dan taubat daripada dosa kita. Dah tidak masanya, memang dosa dari dulu pun tak boleh buat, ini lagi zaman sekarang. Sangat bahaya kalau kita menghadapi zaman-zaman ini. Kita jangan cakaplah orang-orang yang berjuang macam ustaz. Untuk orang awam macam kita ni ya, untuk orang awam macam kita, sangat-sangat tak safe, sangat-sangat bahaya kalau kita hidup dalam zaman ini dengan segala pandangan kita, vision kita ditutup, dikabur dengan maksiat. Tak boleh. Dengan tengah zaman-zaman beginilah kita perlukan pandangan yang clear, pandangan yang nyata, hati yang dibuka oleh Allah Ta'ala, segala hijab yang disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada waktu inilah kita dah kena stop daripada segala dosa-dosa kita. Dan saya serukan ini bukan hanya setakat yang muda, yang dah tua-tua ni pun jangan sangka kita ni dah tak ada dosa dan dah kekal, dah macam dah okey, dah stable dah. Berbagai-bagai lagi dosa. Maka ketika sekarang inilah syaitan nak mencocokkan kita dosa. Paling tidak dosa kita, dosa mata, dan memang dah tentu hari-hari kita pandang haram. Dosa apa? Dosa dalaman diri kita tu pun menjatuhkan kita juga. Dia nak jatuhkan kita, dia nak, awal mula dia nak jatuhkan kita ialah supaya kita tak sedar kita dalam bahaya. Kita tak sedar kita dalam bahaya, kita tak sedar kita dalam ancaman, kita tak sedar kita dalam suasana yang begitu bergelora. Kerana apa? Kita ditutup dengan maksiat, kita ditutup dengan, dihijab dengan segala dosa-dosa yang bermacam-macam. Dosa tu macam mana ya? Disogoknya kita syaitan lah, dengan hiburan. Disogoknya kita dengan kelazatan-kelazatan. Dan yang paling kita takut je, kita ialah kalau kita rasa aku dah selamat daripada dosa, itulah sebesar-besar dosa. Dan yang paling kita takut sekali kita rasa, untuk aku berjuang, untuk aku selamat, untuk aku boleh sedar, aku mesti kena berhenti daripada dosa. Dan aku, alhamdulillah, aku dah tak pergi joget, alhamdulillah aku dah tak mengumpat, alhamdulillah aku dah tak tengok gambar haram lagi, alhamdulillah aku dah baik sekarang. Itu dosa besar yang lain yang dimasukkan kita. Ujub, tuan-tuan sekalian, ujub dia.
Ketika ini sebab itulah ya, untuk menghadapi zaman ini tuan-tuan sekalian, tak boleh kena ada ilmu asas ya. Jangan kata nak berjuang dengan ustaz ya, nak menyedari bahawasanya perjuangan ini perlu tu saja ya, tak boleh tidak ya. Kalau untuk level orang macam ustaz ni, dengan perjuangannya, dengan kajiannya, dengan penyelidikannya, dengan perjuangannya tu, itu tinggi bagi orang-orang semacam kita. Tinggi bagi orang-orang semacam kita. Untuk orang-orang semacam kita, paling-paling tidak mengiyakan apa dia punya cakap tu, paling-paling tidak merasa cemas dengan apa yang dia cakap itu ya, tak boleh tidak ya. Kita teringat Habib Abu Bakar Adni mengatakan dalam menghadapi akhir zaman ini, tak boleh tidak, semua daripada kita kena 3 perkara ya. Talaqi, taraqi, tawaqi. Kita ada 3-3 ini, barulah kita boleh dapat realize, dapat sedar yang ustaz cakap ni betul, masalahnya ada gitu. Tanpa ini, bahkan kita bilang yang ustaz cakap ni semua dia merepek belaka. Apa yang ustaz cakap ni semua kiranya emosi belaka. Apa yang ustaz cakap ni kiranya perkara yang panik sendiri belaka. Allah ya. Jangan kata nak berjuang macam dia, jangan kata nak sampai kemenangan nanti di ujungnya. Dari pangkal ini nak merasakan bahawasanya kita dalam bahaya pun kita tak dapat rasa bahaya kalau kita masih dalam terombang ambing. Nak ngadap akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, tak boleh tidak ya, kena talaki, kena belajar ya. Kena belajar betul-betul ya, kena belajar tauhid kuat-kuat demi Allah, kerana Allah, untuk Allah, akan bertemu dengan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Kena belajar tauhid, kena belajar fiqah, boleh tak boleh. Zaman akhir zaman ni macam-macam fitnah berlaku. Hal ehwal ibadat, setiap orang kena tahu macam mana nak menyelesaikan permasalahan ibadatnya sendiri-sendiri ya. Susah nak bergantung dengan orang lain pada musim-musim yang penuh gelora ini. Kemudian kena belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu sabar, ilmu zuhud. Itu semua tu diperlukan, ilmu-ilmu kerohanian diperlukan. Itu yang menguatkan kita, itu yang buat tough kita, itu yang membuat kita dapat sedar buruk tak buruk, baik tak baik ilmu tu. Dan itu namanya talaki. Dan talaki kita belajar ilmu-ilmu yang penting, ilmu yang asas, ilmu yang cukup. Dan kita di samping itu kita juga belajar ilmu daripada guru-guru yang sampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan guru-guru yang kita setakat tengok hebat dan tak hebatnya saja, tapi guru-guru yang betul-betul dapat pimpin kita bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru yang menerima dari tangan sampailah kepada Rasulullah. Seperti tempat ini, guru-gurunya semua sanadnya clear, nyata, sampai kepada Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, naik sampai ke atas begitu semua ya. Kena cari guru yang seumpama begitu. Dan samping kita dah talaki, ada ilmu pada kita, kita kena kemasinikan ibadat kita, sembahyang kita. Pada waktu sekarang ni bukan waktulah, kalau untuk orang awam macam kita, bukan waktunya untuk nak menambahkan amal, tetapi sebelum kita nak nambah amal, kena kemasinikan amal dulu. Sembahyang kita, zakat kita, puasa kita, kena pastikan setiap amal kita tu amal yang berhasil. Amal yang kalau kita sembahyang dapat inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa yang kalau kita puasa kita dapat as-saumu junnah. Kalau kita dapat haji yang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Amalan-amalan yang hasil. Apabila amalan-amalan kita hasil, iman kita akan kuat. Apabila iman kita akan kuat, benteng kita kukuh. Apabila amal kita kuat, benteng kita kukuh, kita akan senantiasa berada di pihak Allah Ta'ala, di bawah keselamatan Allah, diraih oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala, dalam mendungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang pengawisan kita kena jaga, sebagaimana kata Habib Abu Bakar ni, ialah tawaqi, iaitu kena jaga daripada macam-macam jenis dosa. Dosa zahir, maksiat mata, maksiat. Kalau dulu nak jatuhkan orang, kena dosa besar boleh jatuhkan orang. Sekarang dosa kecil aja boleh cukup buat orang jatuh. Dosanya kecil, tetapi itu adalah umpan yang kalau kita terjerumus saja, kita boleh jatuh jauh lebih daripada orang-orang dulu punya dosa besar. Boleh buat dia jatuh. Pada zaman ini, dosa yang kita sangka kecil, rupanya dosa itu menarik kita jauh lebih hina daripada orang-orang dulu punya dosa besar. Pada zaman ini, perangkapnya kita rasa, tak apalah, dosanya kecil saja. Itu yang buat kita boleh jatuh. Kita kena pelihara diri kita daripada dosa-dosa zahir, dan jangan lupa dosa-dosa batin, itu yang lebih menjatuhkan kita. Syaitan bilang, kau tak pergi kelab malam konon, kau tak pergi rumah maksiat konon, kau lebih jahat daripada orang-orang ini semua. Aku tanamkan kau ujub aja, kau dah rasa kau dah buat benda baik.
Aku tanamkan kau riak dia, kau menunjukkan orang bahawasanya kau baik. Itu lebih maksiat daripada maksiat yang kita katakan segala maksiat-maksiat zahir, tuan-tuan. Dan itu dah menjatuhkan kita juga. Allah, perangkap dia datang kepada kita bertubi-tubi. Sebelum kita sebut kita nak berjuang sama dengan ustaz ini, sebelum kita sebut kita bilang kita nak pergi membasmi apa semua, yang dalam diri kita tu kita kena settlekan dulu. Tengok orang sudah mengorak langkah, tengok orang sudah masuk dalam medan perjuangan, tengok orang sudah menghadapi segala cabaran. Kita belum sedar pun kita dalam kesalahan, kita belum sedar pun kita dalam bahaya yang besar. Tak boleh tidak, kena kembalikan kesedaran kita, kena goncang diri kita, kena gegar diri kita, gugurkan ngantuk kita, hilangkan khayal kita dengan ilmu, dengan belajar, dengan insaf, dengan tobat, dengan ilmu, dengan amal yang baik, dengan elak daripada maksiat. Pada zaman-zaman gini tak boleh, ya, can't afford to be sinful. Tak boleh jadi orang yang berdosa pada ketika ini. Kau akan hanyut. Kau tak nampak kau dalam buat baik, kau sedang ditipu oleh syaitan. Kau tak nampak kau sedang buat baik, kau sedang ditipu oleh syaitan. Kau sangka kau buat baik, kau sangka kau pihak baik, rupanya kau dalam bahaya. Kau sendiri di-attack secara personally oleh syaitan dari dalamanmu. Allah. Nama maksiat bukan maksiat zahir saja, tuan-tuan sekalian. Maksiat zahir memang kita kadang-kadang dah umur-umur gini malu kita nak buat. Maksiat dalam, maksiat batin. Sebab itulah dunia dah gelora ke, orang sudah mengatakan Dajjal sudah hampir ke, kuncu-kuncu Dajjal sudah mulakan dia punya rancangan ke, kita tak sedar langsung. Pasal apa? Diselaput hati kita, ditutup hati kita dengan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak sedar bahawasanya kita dalam menghadapi bahaya. Kena taubat, kena insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena bersihkan hati kita, ya. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kalau akhir zaman nanti, Nabi cakap ini kita kena faham, ya. Apabila zaman sudah semakin akhir nanti, hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Makin benar mimpi seseorang, makin benar cakapannya, makin benar lisannya, makin benarlah mimpinya. Apa kita faham daripada ini, ya? Nabi mengatakan apabila zaman sudah semakin akhir nanti, hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Makin benar lisannya, benarlah mimpinya. Nombor satu, mimpi itu cara communication Allah Ta'ala kepada kita. Satu, bermakna orang-orang mukmin akan diberi Allah Ta'ala faham, akan dibukakan oleh Allah Ta'ala ilmu, akan dinampakkan Allah Ta'ala gambaran. Orang pada akhir zaman, orang mukmin akan dikomunikasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampaikan, disedarkan Allah Ta'ala, sampai dari mimpi pun dia boleh dapat something daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dapat kenal buruk, baik, petanda, langkah-langkah, hatta dari mimpi pun. Kalau dah dari mimpi pun boleh dapat, dari sedar pun boleh dapat. Dari sedar pun boleh dapat. Syaratnya apa nak dapatkan komunikasi daripada Allah Ta'ala ini? Hatta daripada mimpi, dari tidur pun dia boleh dikontak oleh Allah, boleh dapat informasi daripada Allah. Ini kan pula kalau dia jaga. Ini kan pula kalau dia jaga, ya. Kita kena faham ini, ya. Bukan bermakna kalau ketika itu mimpi saja jadi kau banyak tidur pasal nak akan dapat informasi daripada Allah Ta'ala. Bukan hanya daripada mimpi. Maksudnya kalau dari mimpi pun kau dah boleh dapat informasi, daripada mimpi pun kau boleh disedarkan oleh Allah Ta'ala. Ini kan pula kalau kau sedang jaga. Ini kan pula kalau kau sedang jaga. Syaratnya dua. Kalau kita nak berikan kesedaran oleh Allah Ta'ala, nak diberikan pahaman oleh Allah Ta'ala, nak diberikan kita dapat tengok bahaya, nampak sedar bahaya, dan nampak cara jalan mengeluar pada bahaya. Cara dua, Nabi bilang apabila mimpi seorang mukmin. Nombor satu, mukmin kena jaga keimanan kita. Kalau kita tidak jaga iman kita, jangankan kata zahir, mimpi pun kita tak dapat. Istilahnya jangan nak mimpi, bahasa kita. Kalau kita tidak kuatkan iman kita, jangankan kata bilang nak zahir, mimpi pun kita tak dapat informasi daripada Allah Ta'ala, kesedaran daripada Allah Ta'ala, peringatan daripada Allah Ta'ala, penjagaan daripada Allah Ta'ala, kejutan-kejutan daripada Allah Ta'ala pun tak dapat. Nombor satu, mukmin kena jaga iman kita. Iman kita itulah kita bilang tadi, dengan amalnya, dengan ilmunya, dengan amal yang bersih, dengan jauh daripada dosa.
dengan jauh daripada dosanya. Itu semua tu penguat iman tau. Penguat iman. Komponen-komponen kuat iman itu apa? Iman dan amal salih. Amal salih tu apa? Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, amar ma'ruf nahi munkar. Terhadap diri kita sendiri. Kalau lemah kita, Allah Ta'ala suruh kita tak buat, Allah Ta'ala larang kita buat. Apabila kita sebut buat disuruh, tinggal yang ditegah dalam diri kita itu zahir dan batin ya. Bukan setakat sembahyang, zakat, puasa ya. Sembahyang, zakat, puasa, sabar, redha, tawakal, zuhud, ikhlas, itu semua tu buat yang disuruh, tak boleh tinggal. Kalau tak ada itu, kau namanya belum beramal. Dan meninggal yang ditegah, semua untuk nak menguatkan iman kita ya. Kuat iman kita, kita akan receive info daripada Allah Ta'ala, kita akan disedarkan oleh Allah Ta'ala, kita akan dikejutkan oleh Allah Ta'ala, kita akan dibukakan jalan oleh Allah Ta'ala, kita akan dibentangkan plan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mukmin, nak mukmin kena buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Buat yang disuruh, yang ditegah bukan setakat tak judi, tak arak, tak zina ya. Tidak ujub, tidak riak, tidak takabur, tidak sum'ah, tidak cinta dunia, tidak pemarah, tidak hasad, tidak dengki. Itu semua tu ya. Kita ada itu, iman kita kuat. Iman kita kuat, satu part iman kita kuat, baru nanti Allah Ta'ala mula bukakan signal-signal pada kita. Satu lagi caranya ialah apa? Dua syaratnya. Satu iman, satu kuatkan iman, satu baikkan lisan. Baikkan lisan. Lebih baik lisannya, lebih benar lisannya, lebih benarlah mimpinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih benar lisan. Lisan yang benar tu apa? Sudah tu bukan yang pembohong, bukan yang mungkir janji, bukan yang suka mengumpat, bukan yang suka berseluruh bergurau, bukan. Dan di antara lisan yang benar ialah lisan yang banyak zikir kepada Allah Ta'ala, banyak sebut nama Allah Ta'ala, banyak baca Al-Quran, banyak selawat atas Nabi. Itu semua lisan yang benar. Lisan yang benar ialah lisan yang terpelihara daripada kecelaan lisan, dan ada pula cahaya-cahaya lisan daripada itu. Jaga iman kita, jaga lisan kita, nanti kita dapat diberi alamat-alamat oleh Allah Ta'ala, diberi kesedaran oleh Allah Ta'ala, diupdate oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diinclude oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di-enroll oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diturutkan serta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta setakat walau dalam mimpi sekalipun kita akan get something dalam mimpi. Tetapi kalau kita tak jaga, mimpi pun kita tidak dapat, timbullah kita jadi sebagaimana kita katakan tadi. Kita dengar ustaz cakap macam-macam masalah, kita iya ke, bahkan kita sepatutnya kita sedar. Sepatutnya belum kita dengar kita dah sedar, sebab kita pun bukan ustaz seorang hidup zaman ini, kita pun hidup zaman ini. Bukan ustaz seorang yang menghadapi ini, kita pun. Tapi kenapa pulanya ada golongan tertentu saja yang sedar, kita tak sedar? Pasal kita terselaput dengan dosa-dosa kita. Pasal senang cakap terus terang, iman kita lemah dan mulut kita jahat. Habis cerita. Iman kita lemah, mulut kita jahat. Sebab itu kita diblok oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk sedar dalam bahaya pun kita tak dapat. Kuatkan iman dengan beramal saleh, kuatkan iman dengan tinggalkan dosa dan maksiat, zahir dan batin, dan bersihkan lisan dengan banyak zikrullah. Nanti baru kita diselamatkan Allah Ta'ala. Trylah, kita sekarang sedang berada di penghujung bulan Rajab kan, bulan istighfar. Ambil peluang ini, kita nak tengok ya, apa yang Allah Ta'ala akan update pada kita. Ibaratlah komputer kita rosaklah. Komputer kita kalau rosak, email semua tak boleh masuk tau. Email tak boleh masuk, segala apa-apa yang nak diupdatekan tak boleh update. Dan kita ingatkan masih okey, aku masih boleh dapat WhatsApp, masih dapat apa semua, umpamanya ya. Cuba kita bersihkan virusnya. Kita akan bersihkan virusnya, baru kita tengok, banyaknya informasi masuk, banyaknya email masuk, banyaknya khabar-khabar masuk. Yang ini semua terlepas. Kita sekarang kita rasa, kita ingatkan kita masih dalam stable tau. Kita ingatkan masih dalam steady tau. Cuba ambil kesempatan dalam bulan Rajab ni, istighfar, jadi hamba Allah. Taruh tepi segala. Aku ustaz ke? Aku pendakwah ke? Aku siapa ke? Aku hamba Allah yang berdosa. Macam orang haji, tanggal jubah serbannya, tanggal segala tanjak dan necktie dan kotnya, hanya pakai ihram dia dengan Allah Ta'ala saja kan. Dalam bulan Rajab ni kita begitu.
tanggalkan aku ini sekian, tanggalkan aku ada kedudukan, tanggalkan aku ada pegang jawatan, tanggalkan. Hanya yang ada, hamba berdosa minta ampun pada Tuhannya. Sincere antara kita dengan Tuhan kita. Di penghujung bulan Rajab ni, tolong kembalikan diri kita sebagai hamba yang tunggal, yang satu saja, hamba yang tak ada pangkat, tak ada jawatan, tidak ada apa. Bukan kerana aku minta ampun padamu, aku doa padamu kerana aku ada tugasan, aku ada jawatan, aku ada apa keperluan. Hanya semata-mata hamba yang tidak ada apa-apa, hamba yang banyak dosa, menyeru kepada Tuhannya, menghadap kepada Tuhannya, hamba yang tidak ada title, hamba yang tidak ada tugasan, hamba yang tidak ada apa-apa, hanya ada hamba yang berdosa depan Tuhannya. Cuba kita ambil kesempatan ni dalam penghujung-penghujung bulan Rajab ni, insaf betul-betul, tobat betul-betul, mengaku kesalahan kita sebagai hamba betul-betul kepada Allah Ta'ala. Nanti kita tunggu dalam waktu terdekat, mungkin 1-2 hari, mungkin 1-2 jam, mungkin 1-2 minggu, nanti kita tengok apa yang akan disedorkan Allah Ta'ala. Setakat ni kita ingat kita masih sedar tau. Setakat ni kita ingat kita masih okey, kita ingatkan vision kita masih clear. Tapi kita tak tahu, macam kita kata-katalah, komputer kita ingatkan masih working komputer kita. Rupanya ada virus. Cuba kita padamkan virusnya. Banyak rupanya yang tersangkut selama berapa lama ni. Banyak masuk, banyak email masuk, banyak informasi masuk. Yang penting-penting semuanya masuk. Dan aku ingatkan komputer aku ni selama ni okey rupanya dia slow, rupanya banyak tak masuk, banyak aku miss rupanya. Ini kita sekarang tuan-tuan sekalian. Jujur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggal title kita, tanggal tugasan kita, tanggal hanya yang ada apa? Hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang takut siksa-Mu, hamba-Mu yang dah derhaka padamu, hamba-Mu yang banyak dosa, hamba-Mu yang derhaka ini ya Allah, hamba-Mu yang zalim ini ya Allah, hamba-Mu mohon pengampunan-Mu ya Allah. Nanti kita tengok, dengan kita begitu banyak lagi rupanya, banyak lagi dibukakan Allah Ta'ala, dibukakan insaf. Dia nampakkan bahawasanya perbuatan kita ni ada banyak silapnya, ditunjukkan jalan-jalan keselamatannya, ditunjukkan bahaya-bahaya yang aku ingatkan selama ni aku realise bahaya, rupanya lagi besar punya bahaya lagi pun ada juga, kita tak sedar. Istighfar, tobat kepada Allah Ta'ala, kuatkan iman, baikkan lisan, banyakkan amal, tinggalkan segala dosa-dosa, ambil peluang pada penghujung bulan Rajab ni, kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Nanti kita tengok apa Tuhan beri kepada kita. Yang kita ingatkan selama ni aku okey, aku baik. Dan kita bilang orang-orang yang lalai ni, sangka mereka baik tau, sangka mereka still selamat tau, mereka sangka mereka tidak buta, mereka sangka mereka still dalam update, di-update oleh Allah Ta'ala tau. Mereka saja ke? Kita pun sama juga. Kita ni yang rasa bahawasanya kita yang dah update, kita sedar zaman sudah akhir, kita sedar Dajjal nak keluar, kita sedar tipu daya, kita sedar ada plan orang jahat. Itu je kita dah bagus ke? Kalau kita masih ada dosa, itu yang kita dah ada, kita dah sedar, kita dah jaga, kita dah usaha, itu pun sedikit rupanya. Dengan kita istighfar, nanti banyak lagi dibukakan oleh Allah Ta'ala. Banyak lagi dibukakan oleh Allah Ta'ala, banyak masalah dibentangkan oleh Allah Ta'ala, dan banyak penyesuaian akan diajarkan oleh Allah Ta'ala, banyak bahaya ditunjukkan Allah Ta'ala, banyak jalan elak dia akan beri pada Allah Ta'ala. Yang orang dah memang senantiasa gelimangan dengan maksiat, mereka rasa okey. Dan apabila kita sebutkan gini, termasuklah diri kita yang kita rasa bahawasanya aku dah sedar, aku tahu Dajjal nak datang, aku dah sedar, aku dah baca kitab-kitab tasawuf, aku dah sedar, aku dah menyelamatkan diri aku dan bangsa aku. Kita ni pun cuba kita istighfar sincere. Masih banyak lagi sumbat rupanya, masih lama banyak lagi rupanya. Allah. Ini sekarang tengah waktunya kita lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lapor kepada Allah Ta'ala secara jujur dengan Allah Ta'ala, kita menghadap Allah Ta'ala. Jangan kita rasa kita apa pun kecuali aku hamba-Mu yang berdosa ya Allah, aku taubat padamu. Nanti kita tengok, alhamdulillah setakat ni Allah Ta'ala dah beri kita kesedaran, alhamdulillah setakat ni Allah Ta'ala dah beri kita hadir majlis-majlis begini. Tapi masih banyak lagi yang masih kita terhijab. Cuci dosa kita,
nanti satu persatu dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya pertemuan pada petang ini, walaupun kita jumpa, kita baca maulid, kita baca nasyid, macam seolah-olah kita berhibur, tetapi tidak, ya. Mudah-mudahanlah ini menjadi sebab untuk Allah Ta'ala berikan kita kesedaran, menjadi sebab untuk Allah Ta'ala berikan kita keinsafan. Jadi apa yang kita dengar semuanya kita betul-betul merasai, kita betul-betul menghayati, dan kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi apa jua ujian oleh Allah Ta'ala, sehingganya sama ada kalau kita tak sampai kejayaan, separuh jalan kita mati kita syahid, mati kita dalam amal, mati kita dalam perjuangan, dan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita nampaklah kegemilangan. Na'udzubillah min dzalika. Tak guna kalau kita hidup tetapi kita berada pada pihak yang lain, ya. Rugi juga kalau kita, bahkan lagi rugi kalau kita mati tetapi sebenarnya kita bukan mati dalam perjuangan, kita mati dalam penyelewengan, ya. Kena tipu daya pada akhir zaman ni banyak, ya. Dan yang musuh kita yang kita jangan lupa, musuh kita daripada pihak-pihak apa syaitan-syaitan jenis manusia yang kita dengar tadi, yang nak rosakkan kaum kita, nak rosakkan anak-anak kita, nak rosakkan ekonomi kita, nak rosakkan ibadat kita. Di samping itu, di balik itu kita ada musuh besar kita, iblis. Dia lebih licik lagi. Walaupun kita dia tak dapat rosakkan kita macam rosakkan anak-anak kita dengan segala maksiat yang zahir itu, tapi dia ada banyak plan, tak kurang plan untuk rosakkan orang-orang yang so called pendakwah macam kita ni. Allah, dan kita kena sedar, ya, yang dia jadi target oleh iblis, ya, lebihlah orang-orang dakwah. Dia punya target, dia punya nak maksiat, dan dia punya nak menjatuhkan, dia punya nak cadangkan segala maksiat terhadap orang-orang ahli dakwah yang macam kita lah, terus nak cakap jauh lebih banyak, dan kita sebetulnya adalah jauh dalam status kita jauh lebih bahaya daripada orang-orang yang lalai itu, ya, kerana mereka tu dah tentu lalai, dia hanya piara kelalaian. Dan kalau kita na'udzubillah kita ditipu, kita sangka kita sudah baik sampai kita lalai, Allah, ya. Hati-hati pada zaman ini, kita kena ingat banyak ujiannya, banyak dia punya cabarannya, zahirnya, dan lebih takut lagi lah batin dan kerohaniannya, yang kita sangka kita dalam selamat, tetapi rupanya lah kita masih dalam bahaya lagi, ya. Lihat tadi kita dengar ustaz kita cakap ke, macam-macam sekali rupanya benda yang kita tak pernah dengar, sedangkan ada orang sudah menghadapi, ada orang sedang berusaha, kita tahu pun tidak. Kita sekarang kita dah tahu ada bahaya, ada apa, dan kita taruhlah kita jumlah orang yang tahu ada bahaya, kita orang yang siap sedia, kita orang itu cuba bersihkan diri kita lagi, bersihkan betul-betul diri kita, bukan setakat sampel-sampel saja, macam bersih saja, depan orang bersih, belakang orang kotor, tak nak. Cuba kita realkan bersih kita lagi, nanti real punya masalah Allah Ta'ala nampakkan depan mata kita. Kalau kita realkan kita punya taubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nampak real punya penyelesaian dan penguraian, Allah Ta'ala akan bukakan depan kita. Setakat ini kita nampak masalah, yang tak nampak masalah kita jangan cakap lah. Kita ni sekarang nampak masalah, tahulah sikit lebih kurang penyelesaian masalah, masih kurang tau, masih kurang. Kenapa? Tak sama orang berdosa dengan orang tak berdosa. Cuba kita tobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Tak sama orang mukmin dan orang yang fasik, tak sama. Kalau kita sangka kita dah selamat sedangkan kita masih fasik, tak sama dengan orang yang tidak masuk. Sekarang waktunya untuk kita upgradekan lagi diri kita. Upgradekan diri kita lagi, bersihkan diri kita lagi. Kita tobat, insaf kepada Allah Ta'ala. Nanti kita tengok apa yang difotokan oleh Allah Ta'ala. Rupanya big target group bukan remaja di KL, bukan orang-orang fulan bin fulan. Rupanya aku ni sendiri dah jadi target grupnya, dan aku dah dalam cengkaman mereka rupanya. Siapa? Tak ada orang-orang situ. Iblis punya cengkaman pada kita. Nafsu kita, ego kita secara rohani dia boleh pegang kita. Begitulah secara ringkasnya, ya. Kesimpulannya, ya, pada zaman-zaman gini kita tak akan dapat sedar pun segala permasalahan kalau kita masih bergelimangan dengan dosa.
maksiat kena stop, amalan kena kemaskinikan. Nanti baru kita sedar apa yang kita sangka kita sedar, rupanya kita pun sendiri masih dalam kabur rupanya. Kita akan diberikan kesedaran yang hakiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nanti kita dapat join grup yang akan capai kemenangan di akhir. Kalau tidak, kita pun akan kecundang kepada pertengahan jalan. Kita pun akan jatuh, kita pun akan diterkam, kita pun akan ikut hanyut dan karam sama. Allah, ya. Kembali kepada Allah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Sekian sajalah sedikit perkongsian pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak sudi terima kehadiran kami pada petang ini, dan syukur pada Allah Taala dapat berjumpa dengan tuan-tuan sekalian, khususnya dapat jumpa dengan ustaz-ustaz kita, dapat mendengar penerangan daripada mereka, menyendarkan kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah Taala memberikan kita kewaspadaan yang senantiasa, full alert senantiasa. Kalau kita rasa kita dah alert, belum lagi. Cuba betul-betul tobat pada Allah Ta'ala, Allah akan kasih kita full alert. Barulah kita tahu yang aku bilang, aku sangka aku dah alert. Ini aja rupanya. Yang orang memang belum ada alert langsung. Kita rasa kita dah alert, cuba kita sincere tobat pada Allah Ta'ala, jujur tobat Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala akan beri kita, baru kita nampak peningkatan alert kita. Allah, yang selama sangkanya aku sangka aku dah alert, aku dah berjaga, rupanya aku masih terjumlah orang cuai. Aku masih ada terjumlah orang tertipu. Aku masih ada terjumlah orang yang lalai. Aku masih ada terjumlah orang yang bahaya. Tobat pada Allah. Kembali pada Allah. Nanti Allah yang bukakan vision kita. Allah yang selamatkan kita. Selamat insya-Allah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما